Salam sejahtera kepada doktor dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya nak bincang tentang kajian kita yang bertajuk Cabaran Pembelajaran Bahasa Asing dalam kalangan pelajar mula-mula. Untuk latar kajian, pembelajaran bahasa asing seperti Arab, Mandarin, Perancis, Jepun dan Spanyol penting untuk komunikasi global. Antara pernyataan besar kajian kita ialah isu utama ialah kekangan masa kurang pendedahan kepada penuntut jadi dan kekurangan sumber. Selain itu, objektif kajian tentang kita ialah nombor 1, mengenal pasti cabaran utama, menganalisis faktor yang menyebabkan, dan terakhirnya menjalankan strategi untuk menambah kebaikan. Antara sorotan kajian pengenalan kajian kita ialah pembelajaran bahasa asing memerlukan pendekatan yang holistik untuk memahami cabaran dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Kajian lepas dalam memberi tumpuan kepada aspek motivasi, teknik pembelajaran dan pengaruh budaya. Oleh itu, tema utama kita ialah memotivasi pelajar. Faktor intuisi seperti minat terhadap budaya dan bahasa, motivasi isu seperti keperluan pekerjaan atau keperluan akademik. Selain itu ialah teknik pembelajaran. Keberhasilan berguna teknologi seperti aplikasi mudah lihat dan e-pembelajaran. Dan kekurangan ialah bantu visual dan interaktif dalam pembelajaran konvensional. Akhirnya ialah pengaruh budaya. Berbeza budaya menyebabkan belajar menghadapi suka memahami konteks bahasa. Keperluan untuk memahami altab dan nama secara beratur asli. Metodologi didefinisikan sebagai satu kaedah di mana teknik ini digunakan untuk mengumpul, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan oleh kita. Batasan kajian kajian yang kami tetapkan dalam kajian ini adalah responden kajian adalah terhad, di mana hanya sebanyak 30 pelajar UUM sahaja, dan pelajar yang kami rujuk adalah pelajar yang benar mengambil bahasa asing yang kami tetapkan dalam kajian ini, termasuk Arab, Mandarin, Perancis, Jepun dan Sepanyol. Untuk reka bentuk kajian pula, reka bentuk kajian yang kami gunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif, di mana kaedah kuantitatif ialah soal selidik dalam bentuk Google Form, dan Google Form ini diedarkan melalui atas talian. Instrumen kajian. Kajian ini menggunakan borang soal selidik iaitu Google Form untuk mengumpul data. Kami memilih borang soal selidik sebagai alat pengumpulan data kerana Google Form ini merupakan kaedah yang lebih efektif, menjimat kos dan masa. Selain itu, Google Form ini merupakan satu platform yang mengumpul data secara atas talian. Dia memberikan kelebihan fleksibel kepada responden untuk mengisi borang soal selidik pada bila-bila masa dan tempat. Dan borang soal selidik ini iaitu Google Form memudahkan kami untuk menganalisis data yang kerana Google Form ini mengumpul data dan menganalisis data secara automatik dan tepat. Borang soal selidik ini dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama bahagian A bertujuan untuk mengumpul maklumat demografik pelajar seperti jantina, umur, tahun pengajian dan bahasa asing yang mereka sedang dipelajari. Bahagian B pula bertujuan untuk mengenal pasti cabaran pelajar UUM dalam mempelajari bahasa asing. Dan bahagian C pula mengenal pasti faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pelajar UUM dalam mempelajari bahasa asing. Seterusnya adalah pengumpulan data. Kajian ini akan mengumpulkan data daripada seramai 30 orang pelajar UUM yang sedang belajar kursus bahasa asing, iaitu bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Jepun dan Sepanyol.
Kami menggunakan kaedah kuantitatif untuk mengumpul data dan mengedarkan borang soal selidik secara atas talian. Dan tempoh untuk mengumpul data ini adalah dalam selama 1 minggu untuk memastikan kami mempunyai masa yang mencukupi untuk menganalisis data yang telah kami kumpulkan untuk memproseskan data tersebut dalam bentuk jadual dan graf. Kajian ini telah melibatkan 30 responden yaitu pelajar UM yang sedang mengambil kursus bahasa asing. Untuk bagian demografi responden, makluman latar belakang seperti jantina, umur, tahun pengajian, dan bahasa asing yang dipelajari telah dikumpulkan. Dalam 30 responden ini, lelaki merupakan responden majoriti, manakala responden perempuan pula lebih sedikit. Umur responden majoritinya adalah dalam kumpulan 21 hingga 23 tahun, diikuti oleh kumpulan 18 hingga 20 tahun, dan paling sedikit adalah daripada kumpulan 24 tahun ke atas. Selain itu, kebanyakan responden adalah pelajar tahun 3, diikuti oleh pelajar tahun 4, manakala bilangan pelajar dari tahun 1 dan tahun 2 adalah lebih kurang sama. Seterusnya, kami mendapati bahwa ramai responden sedang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Jepun. Sebilangan kecil responden pula mempelajari bahasa Spanyol dan bahasa Prancis. Bilangan responden yang mempelajari bahasa Mandarin adalah yang paling rendah. Pembelajaran bahasa asing di UM menghadapi beberapa cabaran utama yang memberi kesan kepada pelajar. Salah satu cabaran utama adalah kesukaran memahami tata bahasa. Majoriti responden bersetuju bahwa mereka sukar untuk memahami tata bahasa asing. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan antara tata bahasa ibunda mereka dengan bahasa asing telah menyebabkan mereka lebih sukar menguasai bahasa asing. Cabaran seterusnya adalah struktur ayat bahasa asing yang rumit. Majoriti responden juga bersetuju bahwa mereka sukar memahami struktur ayat dalam bahasa asing. Pelajar yang baru belajar bahasa asing sering terkeliru dengan perbezaan struktur ayat antara bahasa ibunda dan bahasa asing. Ini menyebabkan mereka sukar membina ayat dengan tepat dan betul. Selain itu, latihan dalam kelas yang tidak mencukupi juga memberi kesan negatif. Majoriti responden berpendapat bahwa kekurangan latihan praktikal menyukarkan pembelajaran mereka. Latihan praktikal adalah penting untuk membantu pelajar memahami dan menguasai bahasa asing dengan lebih baik. Tanpa latihan yang mencukupi, pelajar mungkin sukar menguasai kemahiran bahasa yang diperlukan. Aktiviti dalam kelas yang kurang efektif juga menjadi cabaran. Majoriti responden bersetuju bahwa aktiviti dalam kelas kurang membantu mereka untuk memahami bahasa asing. Oleh itu, penggunaan aplikasi interaktif seperti Kahoot dicadangkan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman pelajar semasa pembelajaran. Akhir sekali, kekurangan sumber rujukan tambahan turut menjadi cabaran. Majoriti responden juga berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai cukup sumber untuk membantu mereka dalam pembelajaran bahasa asing. Kekurangan bahasa rujukan yang berkualiti menyukarkan pelajar untuk belajar lebih mendalam. Kesimpulannya, pembelajaran bahasa asing di UM menghadapi cabaran utama seperti kesukaran memahami tata bahasa, struktur ayat yang rumit, kekurangan latihan praktikal, aktiviti dalam kelas yang tidak berkesan, dan kekurangan sumber rujukan tambahan. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah seperti meningkatkan latihan praktikal, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan menyediakan lebih banyak bahan rujukan boleh membantu pelajar untuk mengatasi cabaran ini. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi motivasi pelajar UM dalam pembelajaran bahasa asing. Peluang kerja merupakan faktor pertama. Majoriti responden bersetuju bahwa pembelajaran bahasa asing dapat meningkatkan peluang kerja mereka. Penguasaan bahasa asing membantu meningkatkan daya saing pelajar dan keyakinan komunikasi mereka. Selain itu, minat pribadi juga merupakan faktor utama yang mendorong pelajar
Ramai responden bersetuju bahwa minat terhadap bahasa asing memberi motivasi kepada mereka untuk belajar. Kajian mengatakan bahwa sikap positif terhadap pembelajaran bahasa asing boleh meningkatkan minat dan motivasi belajar. Faktor ketiga ialah pendedahan terhadap bahasa asing di luar kelas. Banyak responden mengakui bahwa kurangnya pendedahan di luar kelas menjejaskan motivasi mereka. Kajian mengatakan bahwa interaksi dengan bahasa asing di luar kelas, seperti berkomunikasi dengan penutur asli atau menggunakan aplikasi, dapat membantu meningkatkan kemahiran dan minat belajar dalam bahasa asing. Seterusnya, kemahiran komunikasi antara bangsa juga menjadi faktor motivasi kepada pelajar. Ramai responden bersetuju bahwa pembelajaran bahasa asing membantu mereka meningkatkan kemahiran komunikasi di peringkat antarabangsa dan ini menjadi motivasi mereka untuk terus belajar bahasa asing. Seperti yang dikatakan dalam kajian, penguasaan berbagai bahasa asing dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi seseorang di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, bimbingan tambahan daripada pensyarah memainkan peranan penting dalam meningkatkan motivasi pelajar. Majoriti responden percaya bahwa sokongan pensyarah sangat membantu dalam meningkatkan motivasi mereka untuk belajar bahasa asing. Kajian mengatakan bahwa bimbingan tambahan boleh memberi sokongan psikologi dan meningkatkan keyakinan pelajar dalam pembelajaran mereka. Kesimpulannya, faktor-faktor seperti peluang kerjaya, minat pribadi, pendedahan bahasa asing di luar kelas, kemahiran komunikasi antarabangsa dan bimbingan tambahan daripada pensyarah merupakan faktor utama yang mempengaruhi motivasi pelajar UM dalam pembelajaran bahasa asing. Pelbagai langkah proaktif perlu diambil untuk terus meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa asing. So, kesimpulannya, cabaran utama untuk belajar UUM dalam pembelajaran bahasa asing seperti faktor bahasa, struktur ayat, latihan praktikal, aktiviti pembelajaran dan ketersediaan sumber rujukan. Satu, faktor-faktor seperti peluang kerjaya, minat pribadi, pendedahan bahasa asing di luar kelas, kemahiran komunikasi antarabangsa dan bimbingan tambahan daripada pensyarah merupakan faktor utama untuk mempengaruhi motivasi belajar UUM dalam pembelajaran bahasa asing. Terima kasih.